Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merafi bin Syed, pelajar UM Shah Alam. Hari ini saya akan membuatkan pembentangan slideshow untuk subjek Environmental Health Practice. Okey. Untuk kajian kes pada ni adalah berkenaan dengan bencana Minamata. Bencana Minamata ni berlaku pada tahun 1990-an. Jepun dikejutkan dengan berita pencemaran merkuri hingga ia digelar tragedi Minamata. Peristiwa Minamata ni berlaku akibat pembuangan bahan sisa industri yang mengandungi metal merkuri ke dalam laut. Minamata adalah sebuah bandar nelayan kecil di di pantai Laut Shiranui. Makanan berasaskan ikan adalah sumber makanan utama penduduk di bandar ini. Jadi akibat makan ikan dan kerang dari Teluk Minamata tercemar metal merkuri, ribuan penduduk dari dua wilayah di pesisir Minamata iaitu daerah Kumamoto dan Kagoshima menjadi korbannya. Minamata bukanlah penyakit yang menular macam virus-virus lain ataupun penyakit genetik. Penyakit ini kali pertama ditemukan di kota Kumamoto pada tahun 1956. Dan pada tahun 1968, pemerintah Jepun menyatakan bahawa penyakit ini disebabkan oleh pencemaran kilang Chiso. Namun Chiso menafikan tuduhan itu dan meneruskan penghilangannya tanpa mengubah kaedah pengeluarannya. Chiso terus menafikan penglibatannya atau bahawa sisa merkuri menyebabkan sebarang penyakit. Apa itu keracunan merkuri? Keracunan merkuri adalah logam berat. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun bagi manusia. Merkuri juga disebut sebagai air raksa, adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan. Merkuri ada di dalam tanah, air dan udara. Berbagai jenis aktiviti manusia yang dapat meningkatkan kadar merkuri menjadi tinggi. Misalnya aktiviti penambangan yang dapat menghasilkan merkuri sebanyak 10,000 tan per tahun. Pekerja yang mengalami kontak dengan merkuri dapat menderita pelbagai jenis penyakit yang membahayakan. Keracunan merkuri adalah keracunan yang berlaku akibat penendahan merkuri kepada badan. Gejala yang wujud bergantung pada jenis dos, kaedah dan tempoh penendahan. Kompilasi jangka panjang mungkin termasuk kegagalan ginjal dan kemerosotan kecerdasan. Simptom-simptom ini mungkin termasuk kelemahan otot, koordinasi lemah, rasa kebas pada tangan dan kaki, ruam kulit, runsing serta masalah-masalah ingatan. Merkuri sangat popular dalam kandungan produk pemutih kulit seperti yang kita tengok banyak di Malaysia. Padahal produk itu sangat bahaya dan tidak selamat digunakan. Ini adalah contoh iklan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan kesan buruk merkuri dalam kosmetik. Contoh perubahan warna kulit, ruam, iritasi, dan juga dia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang dan kerosakan sistem saraf. Kesan penyakit terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia berkenaan dengan merkuri tadi. Apabila pembuangan merkuri berterusan, wanita beracun melahirkan bayi yang diracun. Kanak-kanak ini dilahirkan dengan kecacatan yang teruk, termasuk anggota yang menggerutu, kecacatan mental, pekak dan buta. Metal merkuri yang masuk tubuh manusia akan menyerang sistem saraf pusat. Gejala awal terlihat ialah kaki dan tangan menjadi gemetar, lemah, kelelahan, telinga berdengung, kemampuan melihat jadi berkurangan, kehilangan pendengaran, percakapan jadi tidak menentu serta gerakan menjadi tidak terkendali. Beberapa kes penderita penyakit Minamata yang berat menjadi gila, tidak sadarkan diri dan meninggal setelah sebulan penderita penyakit ini. Metal merkuri dan merkuri logam lebih bahaya daripada bentuk-bentuk merkuri yang lain sebab merkuri dalam kedua bentuk tersebut dapat memberi kesan teruk kepada otak. Kadar tinggi merkuri baik yang berbentuk logam, garam ataupun metal merkuri dapat merosakkan otak, ginjal dan janin secara kekal. Penyakit Minamata tidak dapat diubati sehingga rawatan bagi penderita hanya untuk mengurangi gejala dan tahap rehabilitasi fizik. Penderita Minamata juga mengalami diskriminasi sosial dari masyarakat seperti dipulaukan, dilarang pergi ke tempat umum dan juga sukar mendapat pasangan hidup. Menurut pemerintah Jepun, 2,955 orang
menghidap penyakit minamata dan 1,784 orang telah meninggal dunia. Ini adalah contoh gambaran kesan penyakit minamata. Kesihatan. Tindakan undang-undang yang telah diambil bagi kes penyakit minamata. Para nelayan minamata mula memperjuangkan Ciso Corporation pada tahun 1959. Mereka menuntut Ciso berhenti membuang sisa toksik dan memberi papasan kepada mereka atas penyakit mereka. Ciso perlu cuba membuat perjanjian dengan orang-orang yang terjejas akibat keracunan merkuri menggunakan dokumen undang-undang yang menyatakan akan mengimbangi individu untuk penyakit mereka tetapi tidak akan menerima liabiliti sekarang atau masa depan. Ramai orang daripada masyarakat Minamata merasakan ini adalah satu-satunya peluang untuk mereka menerima apa-apa pembahasan atau menandatangani surat-surat. Setakat ini, Ciso telah memberi pembahasan lebih 10,000 orang dan terus terlibat dalam saman mengenai perkara itu. Mahkamah juga mengarahkan Ciso membayar 2.18 juta ganti rugi kepada plaintiff. Pada tahun 2010, Ciso diperintahkan untuk membayar 2.1 juta yen dan elon perubatan kepada mereka yang diperoleh oleh kerajaan sebagai syarat. Strategi yang telah diambil bagi mengurangkan atau menyahkan penyakit minamata. Ciso akhirnya berhenti meracun perairan Minamata pada tahun 1968. Menurut pemerintah Jepun, 2,900 orang menghidap penyakit Minamata dan 1,780 orang telah meninggal dunia. Penyelidik percaya bagaimana bahawa kriteria yang digunakan oleh kerajaan untuk mendiagnosis penyakit Minamata terlalu ketat dan sesiapa yang menunjukkan apa-apa gangguan sensori harus dianggap sebagai mangsa. Pada Oktober 1982, 40 plaintiff telah memfailkan saman terhadap kerajaan Jepun dengan mengatakan ia telah gagal menghentikan Ciso daripada mencemarkan alam sekitar dan sebenarnya kelihatan dengan cara yang lain manakala Ciso melanggar undang-undang pencemaran. Pada April 2001, Mahkamah Tinggi Osaka memutuskan bahawa Kementerian Kesihatan dan Kebajikan seharusnya mula mengambil tindakan pengawasan untuk menghentikan keracunan pada akhir 1999 selepas para penyelidik menyimpulkan bahawa penyakit minamata disebabkan oleh keracunan merkuri. Pada Oktober 2004 pula, Mahkamah Agung Jepun mengarahkan kerajaan membayar ganti rugi 71.5 juta yen kepada mangsa-mangsa penyakit minamata. Menteri Alam Sekitar telah membuat permohonan maaf kepada plaintiff. Selepas 22 tahun, plaintiff mencapai matlamat mereka yang membuatkan mereka bertanggungjawab atas kes-kes pencemaran industri terburuk Jepun kerana kecuaian mereka. Lebih daripada 50,000 orang membuang papasan ini menunjukkan bagaimana lebih 5 dekad kemudian kes bencana ini masih dirasakan. Ini adalah cadangan strategi bagi mengelakkan berlaku di Malaysia. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini dikimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar selain akan mendatangkan impak dalam jangka masa panjang kepada alam sekitar. Selain itu, kita juga harus memastikan setiap syarikat industri di Malaysia membuang bahan kimia ke tempat yang disediakan. Melantik panel atau subkon daripada syarikat luar untuk mengambil sisa buangan bahan kimia mengikut jadual yang berkala. Kerajaan pula perlu menguasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran. Dalam kebanyakan kes, pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai maupun kilang laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan. Hal ini turut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik kerana sisa toksik daripada kilang-kilang mengurangkan peratusan oksigen di dalam air. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diperketat lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jika hal ini tidak dibendung, masyarakat akan mengalami masalah kekurangan air bersih dan sumber protein. Oleh itu, penggunaan bahan kimia ini perlu dikawal oleh kerajaan dan pihak swasta supaya kita dapat menjaga alam sekitar yang dianugerah oleh Tuhan. Sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.